1941 Jepun turun mai di Kota Baru. Yang ni siapa yang tengok Sajian Hasan, dia mesti dengar radio punya cerita tu. Tentera Jepun sudah turun di Kota Baru apa semua. Suara sebenarnya saya pun tak tahu dalam radio tu. Mereka pun pakai duk siap-siap. Tuan-tuan, 4 tahun Jepun menjajah kita. Walaupun 4 tahun, banyak cerita yang berlaku pada kita. Sampai orang yang tak erti rabat pokoknya pandai rabat. Pasal apa? Pasal kalau turun mai, Jepun dijolok bungkuk dengan senapang ada apa, ada lembing apa ujung tu. Kan? Jadi tu cerita dulu hak mana orang tu dia tahu. Pada tahun 1945 British turun mai, 12 tahun dia menjajah negara kita. Tuan-tuan, pada tahun 1957 maka kita merdeka di saat itu. Tuan-tuan, air mata, darah semua telah dikorbankan oleh prajurit dan juga pahlawan-pahlawan kita. Mak Kilau, Tok Jambul, Datuk Bahaman, Tok Guru kita ni semua pakat bertukus lumut untuk nak dapatkan kemerdekaan di negara kita. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tulisan merdeka yang mengembalikan kekuatan umat Islam dan bangsa kita, bangsa Melayu, haruslah ditulis dalam bahasa Jawi, baru dia main rasa kekuatan tu. Dalam bahasa Jawi, merdeka tulis macam mana? Mim, Ro, Ya, Mim, Ro, Dal, Ya, Kaf, Alif. Semua tu ada susunan daripada para ulama. Apa makna Mim? Iaitulah Mim itu mengikut. Ro tu maksud apa? Iaitulah mengikut Rasul. Dal makna apa? Dan. Ya tu makna apa? Yakin. Kaf tu makna apa? Kepada. Alif di belakang kaf. Ka tu makna apa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah istilah merdeka yang sebenarnya. Mengikut Rasul dan juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perkataan merdeka, tuan-tuan sekalian. Yang kita laung-laungkan. Bila tepat jam 12 malam merdeka apa maksud dia? Hak laung tu Maghrib dengan Isya pun tak sembahyang. Hak laung tu tuan-tuan sekalian, terlampau nak piawai untuk nak tengok tembak bunga api punya pasal, daripada Lohor dia parking, Lohor, Asyak, Maghrib, Isya tak sembahyang. Tiba-tiba merdeka. Adakah merdeka dia mengikut Allah dan Rasul dan yakin kepada Allah? Tuan-tuan jawablah sendiri benda macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul lah yang dikatakan sejarah kita menyatakan bahawasanya orang putih ni dia main ke negara kita untuk nak mencari rempah, sudah pastilah dia tidak membawa Diego Lopez Isguera. Tu nama tu. Diego Lopez Isguera ni siapa? Dia ini adalah padri besar. Kenapa dia main, tuan-tuan sekalian? Sepatutnya kalau nak main cari rempah, hang buat main lah tukang masak. Tiba-tiba hang buat main Tok Imam pula. Tok Imam bukan reti masak, Tok Imam reti makannya. Nampak tak? Maknanya itu di antara perkara-perkara yang disebalik kalau kita buka sejarah kemerdekaan ini. Oleh itu tuan-tuan sekalian, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan sesuai dengan ajaran dan juga agama kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut balik. Sebab benda ni juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kemerdekaan yang kita nikmati ini ustaz Allah taala boleh tarik balik? Mungkin hari ini ayah-ayah yang ada di hadapan kita ni mungkin merdeka lagi 31 hari bulan Ogos ni. Mungkin duduk lepas pada kita meninggal, keturunan kita, anak cucu kita yang akan hidup meneruskan legasi kita, kita tak tahu mereka merdeka ataupun tidak nanti. Sebab apa? Sebab nikmat kemerdekaan ni Tuhan boleh tarik. Tang mana ayat dia? Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala kata apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah satu qaryah, satu negara itu mereka beriman kepada Allah dan juga mereka bertakwa kepada Allah. Amanu wattaqau, bertakwa mereka kepada Allah, beriman kepada mereka kepada Allah Ta'ala. La fatahna, kami akan membuka, maknanya kami akan bagi kemerdekaan kepada mereka, kami akan membebaskan mereka
Bukan hanya itu juga, kami akan menurunkan barakat, iaitulah keberkatan-keberkatan daripada langit, dan kami keluarkan keberkatan-keberkatan daripada bumi. Apa yang kita nikmati sekarang tuan-tuan adalah hasil kemerdekaan yang Tuhan bagi kat kita. Tuan-tuan boleh naik kereta, hasil kemerdekaan dulu. Tuan-tuan boleh naik motor, hasil kemerdekaan dulu. Kita ada duit, kita boleh beli barang, kita boleh beli makan, kita boleh beli sayur, apa segalanya. Itu merupakan barakah yang Allah Ta'ala bagi. Kemerdekaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Ini satu nikmat. Tapi apabila benda ni tuan-tuan sekalian, kita buang, kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak bertakwa kepada Allah, selepas daripada ayat tu Tuhan kata apa? Walakin kadzabu, apabila kamu sudah tidak lagi beriman dan bertakwa kepada Allah. Yang ni yang kita takut ni. Bila kamu beriman kepada Allah, aku bagi merdeka tu dekat hamba. Hamba boleh hirup udara kemerdekaan di Malaysia ini pada 31 Ogos, pakat-pakat laungkan kemerdekaan itu. Semboyan tu kita laungkan. Tapi apabila kita tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, Tuhan kata, walakin kadzabu, apabila kamu tidak beriman dan bertakwa kepada Allah, fa'akhadnahum, Tuhan akan cabut balik kemerdekaan itu, bima kanu yaksibun, dengan apa yang telah kamu nikmati sekarang. Jaga tuan-tuan sekalian, bila masjid dah mula kurang, bila Islam pun dah mula longgar, bila orang dah mula tak kenal, bila orang dah mula tak kenal Islam, Nabi kata, Islam la yabqa minal islami illa ismu, tidak akan kekal di akhir zaman nanti yang kata Islam itu hanya pada nama dia saja. Hari ini dah mula nampak tuan-tuan sekalian yang dikatakan bibit-bibit kepada orang yang hanya nama Islam saja. Bila tanya tentang semayang tak tahu, tanya tentang solat, tanya tentang puasa tak tahu, tanya tentang halal haram pun tak tahu tentang Islam ni tuan-tuan sekalian. Bibit ni sudah nampak. Dan Nabi kata apa? Wala yabqa minal Quran, dan tidak kekal Al-Quran itu illa rasmuh. Quran yang ada, yang tersergam indah di masjid-masjid tuan-tuan ini, hanyalah resam dia sahaja, Quran dia sahaja, tetapi tidak dibacakan tuan-tuan sekalian. Allah Ta'ala kata masajid, Nabi kata masajiduhum amirah, masjid-masjid yang ada di tempat kita ni amirah, maknanya indah, besar, wahya kharabun minal huda, tetapi sayangnya besar saja masjid kita, tetapi jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak menjadi satu tempat yang menyelesaikan masalah umat. Orang main masjid, dalam masjid bertumbuk tuan-tuan sekalian. Orang main masjid, dalam masjid bergaduh. Main masjid nak menyelesaikan masalah, tiba-tiba dalam masjid pergi jadi punca masalah. Ada tak ada? Tuan-tuan tanya, tanya apa-apa tuan sekalian. Maknanya ada, di mana-mana saja ada. Tambah kita di Pulau Pinang pula ni, saja pergi sebut dia, tuan-tuan jangan duduk sembang lah. Lah ni pemilihan qaryah, nak pilih jawatan kuasa masjid. Allahu Akbar. Cuma tak cerita lah. Habuk keluar buah tomoy, silat gayung, silat cekak Hanafi, semua pakai lebih putih. Aku tak puas hati kat hang, tak puas hati kat aku, pasal masjid punya pasal. Tidakkah Nabi kata masjid ni tersergam indah, masjid ni besar tuan-tuan. Kita berbangga masjid kita ni banyak. Saya di Kepala Batas, masjid kami hampir 46 masjid, 46 biji masjid tuan-tuan sekalian. Hebat-hebat masjid. Alhamdulillah, aktif, bagus, hebat semua. Tapi dalam-dalam tu pun, kalau pergi sembang, pergi tanya, Allah, kharabun minal huda, ada juga masjid yang jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala.